Majlis ringkas pada hari ini sebenarnya majlis sirah cek. Okey, sirah cek antara penyumbang iaitu Air Global dan juga Yayasan Bekas Serta Percikan Kultural Malaysia. Jadi untuk memulakan acara seterusnya, saya pun tak panjangkan. Jadi kita menjemput pengasas kita iaitu Lieutenant General Datuk Muhammad Saleh untuk memberi sedikit ucapan ringkas. Dipersilakan. Jadi kita peringkat pertama ni aluan daripada pengasas kita iaitu Lieutenant General Datuk Muhammad Saleh selaku kita punya foundation tuan kepada foundation kita. Dan sesi media sekejap lagi kita betul lah. So kita nak memperkenalkan di sini peringkat pertama ni Datuk Saleh selaku pengasas yayasan, Datuk Zulkifli Rasul selaku pengurusi, dan di sebelah kanan sana iaitu Mr. Terence mewakili Air Global Sdn Bhd iaitu penyumbang kepada yayasan. Di sebelah sana wakil dan juga di sebelah sini adalah Datuk Arif. Okey, dipersilakan Datuk Jeneral untuk memberi ucapan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallam. Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati. Yang kita banggikan Mr. Terence Lim daripada A1 Group Sdn Bhd dan Mr. Slim as well. Ya. Welcome. Thank you. Yang berusaha juga kepada Datuk Muhammad Alif, Muhammad Alif dan pengerusi saya di sebelah kiri saya, pengerusi Datuk Zulkifli Rasul. Alhamdulillah dapat kita kumpul pada pagi ini dalam keadaan yang agak terbatas oleh kerana PKP dan juga SOP. Saya harap kita telah mematuhilah segala yang telah kita. Nah, tujuan kita pada hari ini ialah dengan berbesar hati, dengan ikhlas dan bangganya kami mengadu-ngadukan kehadiran Cik Terence Lim Sun Hee dan isterinya Puan Suk Kim dari Yayasan dan Datuk Alif untuk kami menerima sumbangan ikhlas daripada syarikat yang telah saya kira berjaya, satu syarikat Malaysia yang berjaya dalam keadaan kita ni, dalam keadaan negara dan dunia menghadapi pandemik COVID-19 ni, dalam keadaan kita dalam ekonomi yang agak terdesak, timbul di sebuah syarikat yang berjaya. Kita mengucapkan tahniah lah, dan saya rasa rakyat Malaysia berbangga dengan kerjaan syarikat A1 Group Sdn Bhd yang dia dapat memberi khidmat kepada bukan kepada rakyat Malaysia tetapi seluruh dunia dari produk-produk yang mereka keluarkan. Dan kami ini yayasan bekas anggota Persatuan Tentera Malaysia, adalah satu yayasan yang masih muda, baru dalam 2 tahun kita telah ditubuhkan pada 2019, tetapi tidak dapat aktif oleh kerana keadaan yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, yayasan akan menggunakan sepenuhnya apa sumbangan yang diberi oleh sesiapa, khususnya kepada A1 Group Sdn Bhd ini, untuk kita memenuhi objektif kita sebagai sebuah yayasan. Yayasan ini adalah yang dianggoti oleh ahli lembaga pengarah dan juga ahli lembaga amanah. Itu saja. Jadi kita tidak ada ahli, tetapi kita memberi khidmat kepada veteran kita, veteran, keluarga, anak bini mereka, balu-balu, dan veteran dari mana saja, khususnya kepada veteran anggota Perisikan Malaysia.
ada satu dia panggil persatuan bekas anggota persikan veteran, apa nama? KVRN. KVRN. Jadi kita akan juga membantu. Mereka tu ada ahli kamar. Jadi objektifnya saya kata tadi iaitu kita juga akan mengendalikan kerja-kerja amal ini ya di seluruh Malaysia. Ya. Dan oleh kerana kita pun mendapat satu urusan untuk meletak ujung ke Malaysia ya, iaitu Yayasan Anggota Bekas Perikatan Tentera Malaysia. Jadi mungkin kita boleh juga dapat memberi khidmat kepada aset-aset kita di luar negara ya, insya-Allah sebagai sebuah yayasan yang aktif. Dan yayasan ini juga berhasrat untuk memain peranan dalam membantu kerajaan dan kerajaan hariannya hari ini, iaitu the Government of the Day dalam aspek information dan juga perisikan ya, melalui satu landas atau platform yang saya panggil Peoples and as the Eyes and Ears of the Nation, rakyat sebagai mata telinga negara. Ini kan saya beritahu lepas kita punya pelancaran. Jadi lebih kurang itulah yang nak saya terangkan tentang yayasan dan juga tentang acara kita hari ini. So sekali lagi Cik Terence, terima kasih banyak atas sumbangan. Send our regards to your father-in-law. Yes. Tan Sri. Yeah. Thank you very much. I can't say more lah. We are so grateful. Yeah. We are new and people are willing to come, and I assure you your contribution will be fully utilized to benefit all the veterans, the ex-soldiers, their families, their children, and whatever plan we have for them. Yes. Thank you very Understand. much. Yeah. Because nowadays you know lah. We supporting whatever we can. Yeah. Thank you very much. Dengan keadaan negara sekali, saya rasa apa saja yang kita beri akan memberi kebaikan lah kepada rakyat kita semua. So saya ucap terima kasih atas sekali ini, dan ucap saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ucapan ringkas daripada pengasas yaitu Jenderal Saleh. Sebenarnya kita minta wakil daripada AI Globe untuk memberi sedikit ucapan ringkas lah. Hari ini kita berasa banyak gembira, and we feel that this is very meaningful perkara. A1 Group boleh memberi sedikit sumbangan kepada Yayasan Bekas Anggota Perisikan Tentera Malaysia sebab kita tahu boleh membantu kepada semua masyarakat tak kira bangsa, especially sekarang dalam keadaan lockdown. A lot of the people is very in difficulty. We are trying our little bit of the contribution. We hope can helping the people which have the difficulty. So to the yayasan, I believe they can do a very good job to helping each other. So of course we also hope more people can stay safe, healthy, to avoid this COVID. And also we hope COVID case can be reducing every day. So back to our normal situation, like normal, no lockdown anymore. So we hope everybody stay safe, stay healthy. Thank you. Yeah. Oke, terima kasih. Oke. Penjelasan sikit tentang hala tuju tadi kan. Hala tuju tu. Tapi matlamat sebenarnya yayasan ni, dan kita sungguh berbangga dan bersati lah dapat memanggil kita punya yayasan ni anggota perisikan. The intelligence is all about information and intelligence. Jadi bekas-bekas anggota tentera perisikan ni
they are well trained in information dan juga intelligence. Saya ada keluar satu artikel baru ni, interview veteran, kalau tengok the relevancy of media, the relevancy of journalism to information and intelligence. Itu kerja kita. Pasal tu kita dah pension, kita nak gunakan, gunakan pengalaman dan experience on information and intelligence untuk kebaikan rakyat, ya, for the nation. You are doing your job, kan, to give accurate, transparent, right, information to the rakyat. We are trained in that. Saya 32 tahun dalam servis, 22 tahun dalam intelligence. Saya punya last jawatan was Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan, ya? Jadi saya tahu pentingnya information, verified information, confirm information, ya? Jadi kita gunakan satu networking dan juga hubungan dengan rakyat melalui key communicators. The key communicators kita punya soldiers dulu. They are everywhere. Curug kampung, dalam bandar, mana saja. Dalam pulau pun ada. These are the people who verify and confirm information. Sebab kita rasa there should be one information yang tepat dan betul. Kalau tidak, tengok apa jadi hari ni. You see the media, what you see in the all this viral thing, banyak yang tak boleh pakai. Dan Kementerian Information dan Multimedia responsible. Menteri itu betul jawab, ni betul ke tak betul. But what is his way of confirming this information, mengesahkan? Sebagai contoh, masa kita buat operasi, ya, waktu kita operasi di hutan, pihak polis dan buat contoh, kita ada satu sistem to classify information. Classification information to come from the highest level. In this case, Kementerian Multimedia dan Information. Contohnya, kita bertemu dengan satu maklumat yang mengatakan ada kelompok, ya, insurgent atau komunis dalam hutan. Kita verify dengan mendapatkan maklumat dan kesan-kesan yang disahkan. Okey. Kemudian kita klasifikasikan sebagai A1. A1 information ni kita kena gerak operasi, tak boleh tunggu. Begitu juga dengan negara kita. Kalau information tu classified as A1, itulah isu yang besar. Jadi semua jentera kerajaan dan juga semua, ya, jentera negara mesti tumpukan kepada, ya, isu-isu dan masalah. Jadi inilah salah satu daripada kita punya konsep, iaitu rakyat sebagai mata telinga negara. Rakyat tu, the people as the eyes and ears of the nation. The people are reporting it when they see, when they hear. Dan kita boleh mengesahkan. This is not from, sumber-sumber ni, tahu. Sebab kalau kita sah pun, kita sah pada sumber yang nampak benda tu berlaku. Benda. Jadi dengan trained communicators, ya, dia panggil key communicator ni, adalah anggota perisikan yang berada di seluruh Malaysia ni. Kita boleh deploy orang untuk bekerjasama dengan Tok Pengulu, dengan pengawal, dengan ahli Dewan Undangan Negeri, dengan Parlimen, untuk dia mendapat cerita sebenar. Of course, it will save the job of the media lah, particularly, ya, pemberita, because you already got the people, the communicators yang boleh sahkan. Dia bawa pada orang yang betul mengatakan ni, orang yang nampak ni, orang yang dengar ni, orang yang lakukan ni. This is very important. Jadi inilah yayasan ni akan juga menemukan satu forum perbincangan tentang keselamatan dan pertahanan. Because we are trained in it, eh? Keselamatan dan pertahanan. Because they are trained, even they serve overseas. Mereka ni pernah bekerja di luar negara, di pejabat attaché pertahanan, jadi dia train. Dan kita melatih orang kita di kita punya akademi, kita punya college perisikan ni, semua dia all train. Jadi inilah selalu matlamat di sebalik apa yang kita tubuhkan. We are trying to establish something like the RAND Corporation, ya,
yang besar di Amerika, Rockefeller Corporation. Mereka ni memberi opinion tiap-tiap quarterly atau tiap bulan untuk menyuarakan apakah pandangan sebenar rakyat tentang keadaan keselamatan dan pertahanan. Ini yang kita nak. Dan juga lain-lain social economic issues. Jadi ini kita boleh gunakan. Okay. Ya, itu ringkasan daripada tadi ya. Sumbangan daripada A1 Globe Insiden Berhad. Apa fokus utama yayasan kepada bekas-bekas anggota tentera? Okey, soalan terbaik daripada Vida. Dan saya sebagai pengurusi yayasan bekas tentera telah merancang dalam masa dekat ini untuk menjejak lebih kurang 1,000 orang bekas tentera di seluruh daripada Johor sampinglah ke Perlis. InsyaAllah kalau tak ada perhalangan, dalam minggu depan saya bergerak untuk membantu bekas tentera bekas risik yang terkesan dalam masa PKP ini. Di luar sana terlalu ramai masyarakat dan tentera yang susah. Jadinya saya menyuruh badan-badan NGO turun padang membantu masyarakat dan menolong kerajaan untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkesan dengan lockdown PKP yang hampir 2 tahun ni. InsyaAllah yayasan akan menggunakan wang sumbangan kepada bekas tentera, awam, warga asnaf. InsyaAllah. Berapa lama bila pemeriksaan itu? Pemeriksaan bekas tentera ni berapa lama mengambil masa? Sebab kita orang memang dah ada database dah. Semua maklumat bekas tentera ni kita dah ada. Cuma kita nak pergi jejak saja. Dan setiap negeri kita ada wakil kita untuk membuat program di sana, dan kita akan datang ke sini KL untuk menyampaikan sumbangan di sana. Semua dah saya uruskan. InsyaAllah dalam masa dekat ni benda tu akan tercapai. InsyaAllah. Okay, ada apa-apa lagi? Ya. Dia dalam kita punya agenda ni 70% bekas tentera, dan kami fokuskan kepada bekas-bekas anggota veteran risik, dan 40% warga awam, ibu tunggal, OKU, asnaf, anak-anak. Dan kami akan jejak setiap minggu. Setiap minggu kita akan menjejak ke setiap negeri. Sebelum pun macam itulah. Kita bergerak daripada Melaka ke Penang, Sungai Petani untuk menyampaikan bantuan-bantuan ni. Sekarang dah jejak berapa? Dah lebih kurang 700-800 orang lah yang terjejak dalam PKP ni untuk memberi bantuan. Wang tunai dan barangan asas. Dah buat juga dah? Dah buat dah. Kita dah laksanakan. Seluruh Malaysia. So sumbangan ni melibatkan ke semua cabang tentera, angkatan tentera. Ya. Termasuk udara, darat, semua lah. Termasuk semua. Okey. Saya nak tanya, setakat ni sebelum kita gerak lebih jauh, berapa ramai bekas veteran terjejas khususnya dalam COVID-19 ni? Mungkin dah masih berapa ramai, keluarga di mana sebagainya? Biasanya bekas tentera ni dia pencen muda. Dia dah berumur dengan pencen yang sedikit, dengan tidak bekerja. Memang ramai yang terkesan. Saya kira lebih kurang 2,000 ada. Ya, lebih kurang 2,000. Ini yang kita tahulah. Jadi ramai dah pencen lagi ni. Inilah yang kita nak cari. Seperti saya sebut tadi kan, saya expect menggunakan dia punya kepakaran tu lebih kurang 2,000 seluruh Sabah Sarawak, daripada Perlis sampai ke Johor. Yang telah dibantu berapa ramai? Yang terbantu orang berapa? Sekarang ni. Sekarang ni yang saya kita bantu dah dalam 300 orang ada dah. Yang kita pergi setiap minggu. Kelab veteran risikan. Diorang ni ada ahli. Jadi kita juga membantu kelab veteran
Polisi ni, KVRM ni, KVRM. Dan mana yang dia tak dapat cover tu kita buat juga. Mana kita bantu selain pada apa yang sebab ni terhad dari segi aktiviti. Di yayasan ni kita lebih bebas dan kita lebih banyak boleh dapatkan bantuan untuk berikan kepada mereka. Jadi kelab ni hanya mendapatkan ahli. Selain berahli tu ramai lagi. Ini yang kita dah trace ni. Selain daripada ahli kelab, termasuklah anggota lain-lain call daripada darat, daripada udara dan laut. Kita tak susah nak cari. Ya, jadi yang kelab dah cari tu memang dah ada dah. Daftar. Ya, tapi yang kita nak cari lagi. Ya. Yang hidup kat tepi laut, jadi nelayan, yang jadi petani dalam ada yang jadi gelandangan ke? tak ada. Sebelum ni? Takat ni tak ada. Takat ni tak ada. Bisik tak ada lah. Tak ada. Bisik kan tak ada. Datuk, katanya dia buat information dan multimedia tu. Ya. Ada dah tak dapat dia untuk Ya, kita akan mulakan. ada kolaborasi dengan kerajaan atau Saya telah pun berjumpa dengan menteri ya. Govin dulu. Dia cukup peminat betul. Bagus. Di mana mereka tak ada satu badan khusus macam jasa dulu. Ya, dulu kerajaan BN dulu ada. Jadi dia berminat sangat. Dia kata ini satu idea yang bagus. Sebab apa? Walaupun dia menteri, dia not trained in information and intelligence. Ya, dia mengharapkan dia punya kementerian. Jadi saya cadangkan, you should have some form of networking with the rakyat lah. Rakyat ni, dia tak bohong, dia cerita yang betul. Jadi saya kata, why don't we form this networking yang menggunakan anggota-anggota fizikal ini untuk menyalurkan melalui kita punya key communicators. Train, bukan setakat ni, train. Dia orang ni latih 6 bulan. Fizikal strategik contoh. Ya? nak dirancangkan video tu? Jadi tunggu. Saya nak tunggu selepas pelancaran rasmi ya. Lepas pelancaran rasmi kita punya. Jadi dah ada sikit dana. Thank you very much lah. We can do the launching of the yayasan. We have not launched. Okay. You'll be one of the VIPs. Bos, maaf bos, tanya boleh tanya? Ya, boleh. Apa pelibatan A1 Globe ni terhadap kerja-kerja CSR? Ya lah, ini ialah sebagai satu CSR. Sebelum ni kita pun pernah sumbangan kepada local hospital, di Negeri Sembilan sebab kita office beralamat di Seremban. So ini ialah sumbangan yang yang lain which I feel very special sebab ini government and also bekas anggota bersikap tengah. So we want to try to help more people. Yeah. Okay. Okay lah kita.